Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami merupakan kumpulan 6 dan akan membentangkan tajuk kajian kami yaitu persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif. Assalamualaikum, saya Elda Ivana binti Waimi, nomor matriks P140286 akan membentangkan bahagian pengenalan bagi tajuk ini. Persekitaran kerja guru merujuk kepada tempat seseorang guru itu bekerja. Guru merupakan model manusia yang sangat penting bagi sebuah sekolah karena mereka merupakan sumber utama yang akan memberikan sumbangan seperti ide, tenaga fisikal, inspirasi, dan lain-lain dalam merealisasikan segala apa yang dirancangkan oleh sebuah sekolah. Jika persekitaran kerja guru kurang memuaskan, hal ini akan menurunkan motivasi para guru untuk memberikan komitmen terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Apabila suatu persekitaran kerja dikendalikan dengan baik, ia akan menjadikan para guru lebih bersemangat dalam mengendalikan pembelajaran yang lebih berkesan. Dari sudut ini kita dapat menilai bahwa suasana tempat kerja guru memainkan peranan yang sangat penting atau memberikan pengaruh yang besar terhadap diri seorang guru. Oleh itu, persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif perlu diwujudkan atau dititikberatkan demi pembelajaran dan pengajaran yang lebih efisien. Tajuk kajian ini adalah persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif, yang mana pihak pengkaji akan mengkaji isu-isu yang mempengaruhi persekitaran kerja guru. Oleh itu, dalam kajian ini, guru dianggap sebagai model manusia yang bertanggung jawab dalam merealisasikan rancangan sebuah organisasi, yaitu sekolah. Untuk memastikan guru mampu mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan, suasana tempat kerja guru perlulah bersifat positif atau baik. Hal ini karena persekitaran kerja akan mempengaruhi guru sama ada dari segi mental ataupun emosi, yang mana hal ini akan memberi kesan terhadap motivasi, tahap kepuasan bekerja, dan tahap pencapaian seorang guru itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Mazni, nomor metrik P142122. Saya akan membentangkan isu persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif. Yang pertama adalah infrastruktur sekolah yang tidak lengkap. Pengurusan infrastruktur memainkan peranan yang penting dalam menyokong pengurusan sebuah institusi pendidikan. Infrastruktur yang lengkap, diselenggara dengan baik dan tersusun, akan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif dan memudahkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sebaliknya, kekurangan kemudahan yang diperlukan boleh menghalang proses pembelajaran dan membantukan pencapaian objektif pendidikan. Infrastruktur yang dirancang dengan baik boleh membantu institusi pendidikan khususnya sekolah dalam mencapai matlamat mereka. Ini karena kelengkapan infrastruktur di sekolah juga dilihat sebagai faktor penyumbang kepada keberkesanan pendidikan dan pencapaian belajar. Persekitaran fisikal bilik darja terhadap keselesaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pembelajaran abad 21 mencadangkan agar bilangan murid dalam satu bilik darja hanyalah seramai 25 orang. Namun pada realitinya, kelas aliran perdana mempunyai seramai 40 orang murid, malah ada yang lebih daripada jumlah yang telah ditetapkan akan menyebabkan murid kurang fokus dan guru sukar untuk mengawal keadaan kelas yang ramai. Hal ini sudah pasti akan membuat para guru tertekan dan ada yang gagal mengawal emosi semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru terlatih atau novice merupakan guru yang masih dalam proses belajar cara-cara mengawal murid ketika dalam bilik darja. Oleh itu, mereka seringkali dikatakan mempunyai masalah dalam pengurusan bilik darja, terutamanya berkaitan dengan kompetensi pedagogi. Guru terlatih lepasan institut pendidikan yang baru berkhidmat antara 1 hingga 3 tahun perlu memikirkan pelbagai langkah untuk mengawal murid-murid di dalam kelas agar proses PDP dapat dijalankan dengan lancar. Guru dan murid akan lebih bersemangat berada dalam bilik darja sekiranya pembudayaan bilik darja mempunyai suasana yang efektif dan harmoni. Yang ketiga adalah beban tugas guru di sekolah. Kemajuan dan transformasi yang ingin dilakukan dalam bidang pendidikan secara dasarnya memberi banyak kebaikan terhadap perkembangan sesetengah masyarakat. Akibat daripada usaha-usaha transformasi tersebut, hakikatnya membuat guru memikul lembakan tugas yang semakin bertambah,
di mana keadaan tersebut guru-guru perlu melakukan bidang tugas di luar keupayaan mereka. Oleh itu, tanggung jawab dan tugas guru yang semakin mencabar telah memberi tekanan secara tidak langsung kepada para guru dan mengakibatkan guru merasa stres dan burnout. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan mengakibatkan guru merasa terbeban akan kerja mereka sebagai seorang pendidik. Tempo waktu bertugas tidak dapat ditentukan secara tetap, di mana tempo bekerja adalah lebih panjang tidak termasuk tugas sampingan pada hujung minggu. Guru dibebani dengan pelbagai tugas dan tanggung jawab yang melibatkan kerja-kerja pentadbiran, merancang dan melaksanakan pelbagai program. Selain itu, guru juga perlu menghadiri pelbagai kursus, bengkel, dan pelbagai tanggung jawab yang perlu diurus dan dilaksanakan dalam tempo waktu yang agak terhad. Yang keempat adalah pengaruh gaya kepimpinan guru besar dan pengetua terhadap tugas guru. Di setiap sekolah, guru besar maupun pengetua bertanggung jawab untuk memastikan kejayaan sekolah dengan menghasilkan pelajar-pelajar yang cemerlang. Untuk memenuhi tugas ini, guru besar dan pengetua mesti menggunakan teknik kepemimpinan yang sesuai. Suasana persekolahan yang baik dan kondusif banyak bergantung kepada gaya kepemimpinan guru besar. Guru besar yang bersifat autokratik akan meninggalkan kesan yang negatif terhadap iklim sekolah, seperti berlakunya interaksi sahala yang pasif antara guru dan pelajar atau sesama guru, mewujudkan suasana sosio-emosi yang tegang dan muram serta kurangnya semangat kerjasama. Guru besar memainkan peranan dalam mewujudkan persekitaran kerja yang selesa dan kondusif bagi warga sekolah, khususnya guru. Gaya kepimpinan guru besar atau pengetua yang kurang berkesan akan bersikap kurang positif terhadap usaha memajukan diri mereka dari segi keilmuan profesional dan lantas akan mempengaruhi efikasi kendiri guru-guru lain. Gaya kepimpinan yang digunakan oleh guru besar atau pengetua boleh memberi kesan kepada keseluruhan iklim sekolah, seterusnya mempengaruhi kualiti pengajaran, pembelajaran pelajar, dan prestasi sekolah secara keseluruhan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Erma binti Abdullah, nomor metrik P140010. Saya akan membentangkan bahagian cadangan penambahbaikan persekitaran kerja guru. Menurut kajian Lius dan Mahmud pada tahun 2021, guru yang menghadapi tekanan di sekolah perlu diambil serius oleh semua pihak. Mereka perlu dibantu supaya tekanan mereka turun ke tahap yang paling minimal. Sokongan dan cadangan bantuan pentadbir dapat mengelakkan guru daripada menghadapi tekanan bebanan yang terlalu banyak daripada yang sepatutnya. Oleh itu, para guru hendaklah diberi alternatif untuk membahagikan tugasan sama rata dan dapat bekerja dalam keadaan tenang dan tidak terlalu stres. Pemilihan kaedah pengurusan kerja yang baik merupakan antara cadangan penambahbaikan persekitaran kerja guru. Dengan adanya pemilihan kaedah pengurusan kerja guru yang baik, guru dapat melaksanakan tugasan mengikut masa yang ditetapkan berpandukan kepada kaedah yang dipilih. Selain itu, ia juga boleh membolehkan guru menggunakan sumber manusia dan bahan dengan lebih efisien. Keefisienan kerja guru sememangnya dipengaruhi oleh beban tugas guru yang semakin mencabar dan banyak. Tugas sebagai guru sekarang bukan sahaja dalam menyampaikan ilmu kepada murid, malahan turut dibebani dengan tugas-tugas yang tidak berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Kenyataan ini disokong oleh Kamarudin melalui kajian beliau pada tahun 2020. Ada juga guru yang terpaksa mengorbankan masa berehat mereka pada hujung minggu karena terpaksa menghadiri aktiviti sekolah seperti aktiviti perkemahan. Cadangan yang seterusnya adalah meningkatkan gaya interaksi yang baik antara guru dan murid. Murid hendaklah diberi pendedahan awal dan kesedaran dalam diri masing-masing tentang pentingnya suasana sekolah yang kondusif. Menurut Zakri, Abdul Majid, dan Husin pada tahun 2022, insentif dalam pengajaran dan pembelajaran yang menarik dapat membantu untuk menarik minat pelajar untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. Antara contoh insentif tersebut adalah dengan memberikan murid-murid markah, grade, wang, pujian, penghargaan, tanda bintang dan sebagainya. Sikap positif murid terhadap aktiviti pembelajaran dapat memberikan kesan yang menyenangkan kepada persekitaran kerja guru. Guru yang mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik lebih cenderung untuk mengawal murid-murid di sekolah. Hal ini disokong oleh Dewi dalam kajian beliau pada tahun 2020. Guru perlu bersikap ramah dan mampu bergaul dengan murid secara sehat untuk mewujudkan rasa selesa dan saling percaya antara murid dan guru. Penambahbaikan yang terakhir adalah pengurusan dalam bilik darjah.
Menurut Amran, Abdul Majid dan Muhammad Ali, pada tahun 2019, isu seperti suasana dan persekitaran bilik darjah memberi pengaruh yang besar terhadap penyampaian guru serta merangsang pembelajaran murid. Faktor persekitaran kerja guru ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada tahap pengajaran dan pembelajaran guru di sekolah. Oleh itu, penambahbaikan hendaklah dibuat pada bilik darjah agar dapat mewujudkan suasana yang mesra pembelajaran dan persekitaran kerja yang kondusif untuk para guru. Matlamat Pendidikan Negara dalam Keberkesanan Pengurusan Bilik Darjah abad ke-21 merupakan syarat yang perlu ada untuk membangunkan pendidikan negara yang lebih berkualiti. Oleh itu, guru seharusnya menunjukkan komitmen yang padu terhadap tugas mereka dalam merancang, mengawal, dan memimpin aktiviti bilik darjah. Persediaan guru yang lebih kreatif dan inovatif dalam bilik darjah akan memberikan kemudahan kepada guru untuk melakukan aktiviti pembelajaran kepada para murid. Bagi menarik kembali minat dan perhatian murid untuk memahami dan menghafal sesuatu pelajaran, guru tidak sepatutnya menumpukan kepada bahan bantu mengajar semata-mata, tetapi perlu mempelbagaikan cara penyampaian maklumat mengenai setiap perkara untuk memaksimumkan proses pembelajaran. Terakhir sekali, guru dan murid boleh mengadakan perbincangan mengenai struktur kedudukan dalam bilik darjah bagi bilangan yang ramai supaya guru dan murid dapat melalui proses pengajaran dan pembelajaran dengan lancar dan efektif. Saya Nurul Syahri binti Rusli, nombor matrik P142632, yang di mana saya akan bentangkan bahagian mini kajian tujuan kajian dan metodologi. Okey, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap kesediaan dan kepentingan persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif memberi manfaat kepada guru dan pihak sekolah untuk membina persekitaran bilik darjah yang mesra pelajar dan selesa. Seterusnya, guru yang bijak dan kreatif akan sentiasa memastikan sesi pengajarannya yang disampaikan di dalam bilik darjah berkesan dan mampu menarik minat pelajar untuk fokus pada pembelajaran. Konsep fizikal fasiliti persekitaran persekolahan amat penting dan teratur merupakan sebahagian daripada kecemerlangan seseorang pelajar maupun gurunya. Kelengkapan fasiliti di sekolah amat menggalakkan daya pemikiran yang kreatif dan inovasi kepada semua pihak. Tujuan kajian. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji sejauh mana persetujuan dan kefahaman guru sekolah di sekitar Malaysia menyokong mengenai persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif, memberi kesan dan kebaikan kepada sesi pengajaran serta pembelajaran di sekolah. Seterusnya adalah metodologi kajian. Okey, metodologi ini yang digunakan bagi kajian ialah kaedah kuantitatif dan analisis data, yang di mana kaedah ini telah memperolehi data melalui borang soal sidik Google Form dan telah diedarkan secara atas talian kepada responden. Metodologi kajian terbagi kepada 5: reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian, data analisis dan kaedah pengumpulan data. Reka bentuk kajian. Kajian ini mereka bentuk kajian terdiri daripada guru-guru sekolah di sekitar Malaysia. Sampel kajian pula ialah melibatkan 30 orang guru dalam kalangan sekolah di sekitar Malaysia. Pemilihan responden telah dipilih secara menyeluruh tanpa mengira latar belakang seseorang guru itu. Responden dipilih bertujuan untuk memenuhi kriteria dan kehendak soalan bertetapan dengan tajuk kajian. Borang soal sidik pula telah diedar secara atas talian. Instrumen kajian pula adalah instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data adalah menggunakan borang soal sidik, yang di mana borang soal sidik ini ditujukan dalam kalangan guru sekolah rendah dan guru sekolah menengah saja. Okey, seterusnya kaedah pengumpulan data. Data dan maklumat untuk kajian ini dikumpul menggunakan soal sidik yang telah lengkap mengikut spesifikasi yang ditetapkan dan boleh diterima untuk proses. Borang soal sidik pula telah diedar secara atas talian dan dikongsi kepada responden dalam kalangan guru-guru sekolah sahaja. Data daripada Google Form tersebut dieksport ke dalam Microsoft Excel yang dikumpul serta diukur dengan menggunakan skala Likert 1 hingga 5 dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Kemudiannya, analisis data, hasil kajian yang telah dianalisis secara deskriptif untuk menganalisis data hasil daripada jawapan soal sidik. Kajian ini bersifat kuantitatif kerana semua data yang diperolehi dikumpul melalui Microsoft Excel akan dianalisis secara peratusan.
Data yang dikumpul pula akan dipersembahkan dalam bentuk jadual. Setiap maklumat jadual akan dianalisis dan dihurai mengikut kategori jawapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izul Fakir bin Amr Syah, metrik P140062. Saya akan membentangkan dapatan kajian daripada kajian mini yang kami jalankan. Dari dapatan kajian kami melalui faktor infrastruktur yang lengkap sangat penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama ialah majoriti responden sangat setuju dan bersetuju bahawa infrastruktur yang lengkap sangat penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, majoriti responden juga bersetuju bahawa persekitaran infrastruktur dalam dikterja yang tidak lengkap memberi kesan yang negatif terhadap guru. Tetapi terdapat 4 responden atau 13% responden tidak bersetuju pada pernyataan tersebut. Yang ketiga, majoriti responden bersetuju dengan kekurangan bahan mengajar membuat guru tidak selesa untuk menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Walhal, terdapat 6 responden ataupun 20% daripada responden tidak bersetuju bahawa kekurangan bahan mengajar membuat guru tidak selesa dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat pula, daripada faktor infrastruktur yang lengkap sangat penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran ialah majoriti responden sangat setuju dan bersetuju pembudayaan bilik darjah yang ceria dan kondusif akan membuat guru sentiasa teruja dalam melaksanakan pengajarannya. Bagi faktor yang seterusnya ialah persekitaran bilik darjah terhadap keselesaan pengajaran dan pembelajaran. Hasil daripada kajian kami bagi persoalan yang pertama ialah kebanyakan responden iaitu 17 ataupun 57% responden setuju dan 9 ataupun 30% responden sangat setuju bahawa persekitaran bilik darjah di sekolah mempunyai ruang yang selesa, manakala 4 daripada mereka tidak bersetuju bagi pernyataan tersebut. Yang kedua ialah majoriti bilangan responden setuju bahawa ruang di sekitar tempat kerja iaitu sekolah tidak mempunyai sebarang risiko kecederaan terhadap mereka. Manakala yang ketiga pula majoriti responden setuju dengan bilangan 13 ataupun 44% daripada mereka bahawa persekitaran dalaman di sekitar bilik darjah sesak yang menyebabkan cepat berpeluh. Walau bagaimanapun 6 ataupun 20% responden tidak setuju bagi pernyataan tersebut. Manakala yang keempat boleh dikatakan semua responden bersetuju bahawa mereka berasa seronok apabila mengajar di bilik darjah yang selamat dan selesa. Hal ini kerana terdapat 22 ataupun 73.3% responden sangat setuju dan 8 ataupun 26.7% responden bersetuju bagi pernyataan tersebut. Salam sejahtera, saya Aibilia binti Ahong bernombor matriks P142193 akan membentangkan hasil kajian kami di bahagian beban tugas guru di sekolah. Yang pertama, majoriti guru bersetuju bahawa mereka tidak terbeban untuk menggunakan selepas waktu persekolahan bagi melatih atau mengurus pelajar bagi menyertai pertandingan. Yang kedua, guru-guru bersetuju bahawa tugasan pentadbiran memberikan bebanan tambahan kepada mereka. Yang ketiga, majoriti guru bersetuju bahawa pihak pengurusan perlu bersikap terbuka dalam menerima pandangan guru. Dan yang keempat, guru-guru bersetuju bahawa program yang mereka dikehendaki hadir selepas waktu persekolahan seperti program peningkatan profesionalisme memberikan bebanan tambahan kepada mereka. Yang kelima, majoriti guru tidak bersetuju untuk menggunakan waktu hujung minggu atau waktu rehat mereka untuk menyelesaikan tugasan yang tidak selesai pada waktu bekerja. Yang keenam, majoriti guru bersetuju bahawa tugasan pengkeranian yang terpaksa dilakukan menambahkan bebanan kepada tugasan mereka yang sedia ada. Dan yang terakhir,
Guru tidak bersetuju bahawa tugasan kokurikulum memberikan bebanan kepada mereka kerana bagi mereka tugasan-tugasan kokurikulum bagi membantu pelajar ini merupakan satu tanggungjawab. Bahagian yang seterusnya ialah bahagian gaya kepimpinan guru besar ataupun pengetua terhadap tugas guru. Yang pertama, majoriti responden bersetuju bahawa ketua jabatan perlu menghargai kaki tangan di bawah seliaan mereka agar kaki tangan tersebut dapat bekerja dengan lebih efektif dan berkesan. Yang kedua, responden bersetuju bahawa guru besar ataupun pengetua perlu membahagikan sesuatu tugas secara adil, jelas dan tanpa paksaan. Yang ketiga, guru bersetuju bahawa pihak pengurusan perlu bersikap terbuka untuk menerima kritikan dan teguran yang membina daripada para guru. Yang keempat, responden bersetuju bahawa guru besar ataupun pengetua perlulah melaksanakan cadangan yang telah dikemukakan oleh guru-guru selepas mempertimbangkan cadangan tersebut. Yang kelima, pengetua ataupun guru besar perlu mendapatkan pandangan para guru sebelum membuat suatu keputusan penting di sekolah. Dan yang terakhir, majoriti guru bersetuju bahawa pengetua ataupun guru besar perlu memberikan latihan secara berterusan kepada para guru agar guru-guru dapat menjalankan tugas secara cekap dan berkesan. Daripada keseluruhan kajian, dapat disimpulkan guru-guru berpendapat bahawa penyediaan infrastruktur yang lengkap amat penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Dengan adanya kemudahan infrastruktur yang lengkap, akan memberikan suasana persekitaran kerja guru yang kondusif serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi semakin efektif. Seterusnya, hasil kajian juga menunjukkan majoriti para guru bersetuju bahawa persekitaran dalam bilik darjah mempengaruhi keselesaan pengajaran dan pembelajaran. Persekitaran fizikal bilik darjah merupakan elemen penting dalam membentuk suasana pembelajaran yang efektif. Selain itu, menerusi hasil kajian ini, beban tugas guru mempunyai hubungan yang signifikan dengan tahap keberkesanan pengurusan bilik darjah. Keperluan guru untuk melakukan tugas yang bukan hakiki menyebabkan guru kekurangan masa untuk memberikan pengajaran yang berkualiti dalam bilik darjah. Akhir sekali, guru-guru menyimpulkan pihak atasan mempengaruhi hasil kerja guru yang efektif. Ini kerana gaya kepimpinan yang positif dapat menggalakkan lagi kerjasama antara pengetua dan guru, sekaligus dapat menyumbang kepada peningkatan tahap prestasi guru.